Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulin. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulin. Yang bestnya program Lemak Tulin ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulin dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Untuk lepas raya ni, kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber korang, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berbudu, come on yo, let's go. InsyaAllah. Amin. Baru-baru ni kan aku ada upload video perkahwinan. Okey, aku punya best friend lah, iaitu Major Bersara Faiz ataupun Lieutenant Maritim Faiz. Baru-baru ni yang dia adakan dekat tempat itulah. Jadi sambil-sambil tu kita ucapkan sama-sama tahniah alhamdulillah kepada Havoc dan juga pasangan. InsyaAllah kita doakan juga sama-sama supaya pasangan ini kekal hingga jannah, dapat anak-anak yang comel, InsyaAllah berbahagia di dunia dan di akhirat. Tapi ada orang tanya aku dekat komen, dekat video tu kan, dia tanya aku, okey, selama ni yang kita kenal Havoc ni sebagai Major Bersara ataupun Major Havoc TDM, tapi kenapa bila dia punya perkahwinan dia tu, tiba-tiba dekat kad kahwin dia, dekat announcement MC semua cakap dan aku sendiri pun post, ditulis pula Lieutenant Maritim Faiz. Kenapa daripada Major turun ke Lieutenant? Ini banyak explanation babe aku nak buat ni. Tapi sebelum aku teruskan dengan penjelasan aku, korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah benda ni ilmu ni aku nak bagi ni, supaya nanti korang faham, korang dah tak keliru lah dan tak ada pertikaian lah. Okey, ini yang sebenarnya yang terjadi. Okey, so korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe sekarang, InsyaAllah. Okey, cerita dia panjang tau, dan sebenarnya memang sedikit ada isu lah berkenaan dengan pangkat dalam askar dan sebagainya. InsyaAllah aku cuba bagi penerangan yang untuk korang senang faham. Itu memang cara akulah. Zaman-zaman dulu, kalau nak masuk askar, kelulusan akademik yang paling tinggi diperlukan adalah SPM. Faham ya dekat situ? Tapi semakin lama, askar pun nak upgrade juga dia punya pasukan dia. Jadi dari segi kelayakan akademik tu makin lama makin di-upgrade. Dan yang latest sekarang ni, kalau untuk pegawai, kalau kau nak jadi pegawai, kau kena ada ijazah. Dan benda ni sebenarnya tercetus ada pada suatu ketika tu, ada macam pertikaian, macam ada orang tak puas hati lah katanya, bila tengok askar-askar yang kelulusan SPM ni sahaja, bila dia semakin naik pangkat, bila dia semakin lama dalam servis, dia punya gaji apa semua dapat makin banyak apa semula. Tak setara dengan perkhidmatan awam. Masa tu perkhidmatan awam ni, kalau kau nak jadi pegawai dekat satu-satu agensi dan sebagainya, kau kena ada degree, dan gaji yang kau dapat tu adalah gaji degree. Tapi dalam askar ni, sebab askar ni dia ada sistem dia sendiri, jadi walaupun kau tak ada degree, tapi lagi lama kau duduk dalam servis, walaupun kau hanya ada SPM saja, pangkat kau pun makin naik, gaji kau pun kadang-kadang dah boleh setara dengan orang yang dapat ijazah. Pada aku, nasib lah. Dan memang askar tu sistem dia macam tu. Dan kena ingat juga, askar ni kerja dia lain, tak boleh samakan dengan perkhidmatan awam yang lain lah. So adalah perbincangan here and there, situ sini antara pihak-pihak mana, aku pun tak sure lah macam mana perbincangan ni dia adakan. Dan pada tahun 2013, ATM ataupun tentera pun dah ikut skim perkhidmatan awam. Maknanya dekat sini tangga gaji, kelulusan, kelayakan semua tu
kena ikut macam penjawat awam yang lain. Jadi benda ni dia ada isu sikit, dia ada masalah sikit lah untuk orang-orang yang macam aku. Skot-skot aku, skot-skot junior aku ni, kita orang jadi pegawai dengan kelulusan diploma. Masa tu belum lagi ada skim perkhidmatan awam ni lah. Jadi bila skim perkhidmatan awam ni di launch ataupun di on sahaja dekat dalam ATM, adalah masalah-masalah yang melibatkan sesetengah daripada pegawai lah. Contohnya macam aku sendirilah. Aku masa di lieutenant tau. Sepatutnya aku boleh pakai pangkat captain terus berdasarkan time base. Tapi disebabkan aku tak ada degree, jadi diorang consider as aku sebenarnya tak layak. So aku sebenarnya pakai pangkat captain ni lambat daripada skot-skot aku yang lain tau. Dan bukan aku saja, termasuklah dengan junior-junior aku jugalah. Dengan inisiatif pihak ATM, diorang ada menjalankan satu kursus seminar macam tu lah. Lama jugalah aku kena masuk kursus tu untuk nak bagi, aku tak faham lah macam ni, dia macam nak samakan taraf aku dan aku junior-junior ni sama dengan macam orang yang dah ada degree untuk melayakkan kita orang pakai captain. Itu baru isu pangkat, belum lagi isu gaji. Ada yang skot-skot aku dan juga junior-junior aku yang pada masa itu dah pakai pangkat captain, dan sebab diorang dah pakai pangkat captain lama, dan tangga gaji pun makin naik lah. Sebab zaman-zaman tu tangga gaji askar ni dia pakai P1, T2, T3, T4, T5. So adalah yang dah pakai P1, T3 kot. Jadi tangga gaji tu dekat T3, jadi tinggi lah kan. Jadi bila diselaraskan balik dengan skim perkhidmatan awam ni, gaji dorang kena reset balik macam dorang baru je habis degree tau. Yang baru pakai pangkat captain dapat gaji terus banyak, yang dah lama pakai captain tiba-tiba gaji dorang kena tolak. Ramailah orang tak puas hati. Geng-geng askar dia lah yang bising-bising apa semua, sampai terpaksa buat penjelasan, buat perhimpunan apa semua, buat ceramah untuk nak bagi diorang faham skim perkhidmatan awam ni. Itu yang part dalam askar lah. Okey, mungkin korang boleh fahamkan, jadi korang tak adalah confused nanti bila masuk dalam askar, kenapa askar nak kena ada degree dan sebagainya lah. Untuk nak jadi pegawai, kalau nak jadi LLP kena ada diploma dan sebagainya lah. Relate tu si Havoc punya isu ni. Okey, memang sepatutnya kalau Havoc dia dah habis perkhidmatan dekat dalam tentera, bila dia nak masuk dalam agensi kerajaan yang lain, sepatutnya dia boleh pakai pangkat yang sama, which is kalau dalam Air Force dia pakai pangkat Major TDM. Kalau dalam APMM ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ni, sepatutnya dia dah boleh pakai pangkat Lieutenant Commander, equivalent tu pangkat Major dalam Air Force. Tapi disebabkan skim perkhidmatan awam SPA ni yang menyebabkan orang sendiri tak clear, aku tak tahulah, mungkin kedua belah pihak ni tak bincang betul-betul dan sebagainya, tak ada satu, orang kata satu written everywhere yang kukuh yang menerangkan apa semua ni lah. So si Havoc ni pun menjadi mangsa. Cerita dia macam ni lah, nak masuk dekat dalam maritim ni, okey, biasalah kena hantar dia punya ni apa semualah, dia punya last dekat dalam Air Force, dia punya pangkat terakhir dan sebagainya lah. So bila tengok-tengok si Havoc ni tak ada degree, so bila dia tengok Havoc ni tak ada degree, so dia terus anggap macam, oh ini sebenarnya tak layak jadi pegawai sebab dia tak ada degree. Walaupun Havoc dah 16 tahun 17 tahun dah serve dekat dalam tentera, ada diploma dan dapat pangkat pun berdasarkan kelayakan time base. Sebab dalam askar ni pun tambah si Havoc ni pilot kan, dia adalah syarat-syarat dia nak pakai pangkat tu, bukan saya saja nak bagi pangkat macam tu je. Tapi masih lagi SPA ni dia nampak macam tu tau, oh kau tak ada degree maknanya kau bukan pegawai. Lepas tu tambah pula satu isu ni pun sama juga ni, pihak SPA tak faham tau. Dalam askar ni, orang yang berhenti proper ni dia ada dua kategori. Dia ada veteran berpencen dengan veteran tak berpencen. Veteran yang berpencen ni dia serve dalam perkhidmatan selama 21 tahun dan ke atas lah. Kalau macam kita orang ni yang veteran tak berpencen ni, kita serve di bawah 21 tahun tapi masih lagi menamatkan perkhidmatan yang telah ditandatangani masa kita orang baru join tentera. Tapi diorang ni tak faham. Bagi diorang, kalau tentera tu habis perkhidmatan tapi tak ada pencen, dia dikira bukan veteran. Pada diorang, kalau veteran mesti ada pencen. Dan ada juga sesetengah daripada pihak SPA ni yang nampak kita orang veteran tak berpencen ni macam orang yang tak habis servis, tak cukup perkhidmatan dan kena buang daripada perkhidmatan. Macam korang jugalah, mula-mula bila korang tahu aku berhenti pada usia muda ni, semua cakap aku kena buang pasal disiplin lah, aku ada masalah. Padahal aku tamat perkhidmatan. Memang dalam kontrak aku adalah 14 tahun saja. Jadi memang Havoc dan juga ada beberapa orang skot aku yang masuk maritim sama dengan Havoc ni
terkesanlah dengan isu ni. So bila diorang masuk, diorang macam kena restart balik daripada zero tau. Start dengan pangkat lieutenant muda, gaji yang start daripada betul-betul basic balik. Allowance flying pun macam orang yang baru dapat wing tau. Sedangkan diorang dalam servis memang hours dah beratus-ratus, ada yang beribu pun. Diorang siap lulus exam, apa yang diperlukan lah untuk jadi seorang pilot maritim tu, diorang dah buat semua dah. Tapi disebabkan SPA yang kontrol bab gaji, bab pangkat apa semua ni, jadi benda ni sangat-sangat terkesan dekat diorang lah. Tapi yang macam aku tanya Havoc cakap benda ni masih lagi dalam perbincangan dan insyaAllah benda ni akan ada penyelesaian dia coming soon, very soon lah. Tapi tu aku cakap dengan Havoc, benda ni sampai kita tua lah duduk bincang meeting dah last sampai kau sudah, sampai kau mati pun benda tak settle. Tapi memang betul tau, macam adalah kakak aku cerita kan, dia punya kawan-kawan dan sebagainya lah, awam ni yang kerja dengan kerajaan ni, yang ada apa benda T40, S42, Jusal apa semua ni, diorang pandang geng-geng askar ni macam orang yang standard rendah daripada diorang tau. Dan ada di kalangan diorang ni juga yang sangat pentingkan benda yang S42, T42, 44, 46, 52 semua tu macam benda yang penting dan macam kasta tau dekat dalam perkhidmatan awam ni tau. Bila diorang dengar pada zaman dulu yang tentera ni gaji diorang sangat-sangat tinggi tau disebabkan tempoh perkhidmatan yang lama, tapi bila diorang nampak macam major ni patut diorang ni S42, S44 je, kenapa gaji diorang lagi banyak daripada kita? Macam tu lah yang diorang nampak kan. So diorang cuba samakan tentera ni dengan perkhidmatan awam, sedangkan tentera ni adalah direct di bawah Yang di-Pertuan Agong. Diorang ni tak, diorang ni direct di bawah Perdana Menteri. Lain tau. Tapi benda ni aku tak tahu, ada orang yang cuba selaraskan dan pada 2013 ni dah ada cuba nak bagi standardize, tapi jadi masalah pula here and there lah, dan efek dekat orang-orang macam aku, macam Havoc dan orang-orang lain juga. So kepada kawan-kawan aku, mungkin junior-junior aku nanti yang mungkin dah habis perkhidmatan Tauliah Jangka Pendek, yang mungkin nak join juga perkhidmatan awam, maritim dan sebagainya, benda ni korang kena double check, korang kena pastikan, dan kalau korang boleh fight, bawa lah segala benda yang korang jumpa, dokumen dan sebagainya, pergilah prepare fight awal-awal. Jangan termakan dengan kata-kata, contohnya macam si Havoc ni lah, bila dia nak masuk pihak maritim tu tak tahu, sebab orang-orang yang sebelum tu memang kalau diorang berhenti meja, bila masuk je maritim diorang akan dapat pakai lieutenant commander tu, tapi diorang sendiri pun tak tahu yang SPA punya sistem punya polisi macam tu pula sekarang kan. Kau tak boleh pakai kalau kau tak ada degree dan sebagainya. Jadi bolehlah bersiap sedia. Kesian nanti tengok macam Havoc, patutnya dapat gaji yang lagi tinggi, lagi lebih daripada apa yang dia dapat last masa dalam TDM tu, tiba-tiba masuk nak kena reset balik, dapat gaji yang macam itulah. So itu sajalah penjelasan, aku harap korang faham. Okey, ini memang complicated sikit, dan mungkin yang aku nampak sekarang ni, benda di on ataupun benda di initiate, tak ada perbincangan yang betul-betul antara kedua belah pihak, antara pihak ATM dengan pihak SPA sendirilah. Jadi ada banyak keliruan, banyak error here and there, dan terefek dekat kita orang. Jadi korang boleh share video ni, insyaAllah boleh hebohkanlah benda-benda yang macam ni penting tau untuk setengah orang, dan mungkin pihak SPA dan pihak ATM juga boleh nampaklah benda ni. Memang yang tinggi-tinggi tu dia tak terefek, tapi kita orang yang junior-junior ni memang terkesan lah, dan mungkin dapat cari satu jalan penyelesaian yang boleh menghappykan semua orang. Okey, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah, dan insyaAllah tekan butang like, butang subscribe dan dekat butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid. Selepas ini insyaAllah kita perbaiki diri kita, kita jangan duk aniaya orang. Ingat, doa-doa orang yang teranaya ni makbul. Okey, jangan sampai dia doa korang semua jadi peti ais ataupun kereta sport lawak apa yang aku buat ni. Okey, mantapkan ibadah kita, dekatkan diri kita dengan Allah, kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang. Yang paling penting sekali, yang basic lah. Okey, korang boleh start dulu dengan awalkan solat, dengar je azan, terus solat, jangan bertangguh, sebab Allah bagi kita rezeki pun dia tak ada tangguh-tangguh. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye guys, see ya.